Kalau tadi pusingan pertama saya menang dan Sofia tak puas hati lagi. Dia nak main lagi dengan saya. Okey. Okay. Tak ada masalah. Okey. Jom. 1 2 1 2 1 2 1 2. Ini apa? Satu-satu, Mama. Ai, ye. Awak ni bernasib baik kan? Yalah. Saya tak sukalah. Cameraman, siapa nak main? Main sini. Jangan main apa. Dia ada orang kata luck kat sini. Tapi kita nak bercakap dengan pakar kita lah sebab difahamkan permainan ini boleh merangsang psikologi kita, membuatkan kita berfikir dengan pantas. Kan sebab kadang-kadang kita slow, pergerakan kita slow, tapi ini boleh selaraskan. Jadi kita bersama dengan Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling dari UM. Assalamualaikum. Doktor. Okey. Doktor want to juice. Main dengan Sofia lah. Saya dah menang. Okey, main dengan Sofia. Okey. Doktor sihat Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita nak tahulah kan, memang permainan ni permainan tradisional. Tapi sekarang ini untuk cuti sekolah ni, memang kita nak menggalakkan ibu bapa untuk supaya anak-anak kita ni bersama-samalah bermain permainan tradisional ini. Jadi doktor, mungkin doktor boleh terangkan kepada kita apakah kelebihannya kan, sebab Sofia kata permainan ini boleh merasa minda dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami. Okey, terima kasih. Menarik bila tengok Sofia dengan Fadli main bersama. Jadi bila bermain tu kita dah nampak satu keadaan. Yang pertama sekali yang saya nampak adalah daya koordinasi. Macam mana antara Fadli dan Sofia itu mengkoordinasikan pergerakan. Jadi di sini kita lihat juga di mana kalau koordinasi antara mata, tangan dengan pergerakan dan pendengaran. Sekarang kalau perasan tadi bila Sofia letak genggaman disebutnya lain. Okey, dia letak batu sebenarnya dengan tukang kertas. Ya ke? Saya tak pasal benda tu. Doktor pasal. Ya Allah, ya Tuhan, aku malu je. Jadi paling tidak koordinasi itu amat penting. Okey, sebab Sofia terpengaruh dengan apa yang ditunjukkan oleh Fadli. Fadli kalau lihat yang kedua. Okey, kalau kita lihat Fadli, kalau kita membaca, yang paling penting adalah bila permainan ni, yang paling penting adalah membaca dari segi pola yang dimainkan oleh pelawan kita. Okey, selanjutnya yes, macam kita lihat Fadli asyik mengeluarkan gunting. Kalau kata itu je dia keluar. Gunting. Tetapi sebenarnya Sofia selalunya yang mengeluarkan gunting ini, kalau kajian-kajian untuk permainan gunting, batu dan kertas ini, yang keluar gunting pertama kali dia start adalah perempuan. Tapi saya agak aneh bila Fadli mulakan dengan gunting dan Sofia mulakan dengan batu. Adakah kita berlawan jetina sekarang ni? Doktor, maksudnya daripada segi apa yang dikeluarkan dulu tu boleh menunjukkan perwatakan seseorang ke macam mana? Saya batu ni macam mana perangai saya? Okey, dia sebenarnya adalah bila koordinasinya, kalau selalunya kalau seorang yang mudah berfikir, dia adalah batu dia akan keluarkan dahulu. Maksudnya dia akan bertindak apa-apa pap terus, sebab gunting ni dia punya gaya tangan itu agak memerlukan koordinasi dengan dia punya pergerakan. Jadi Fadli ni dia lebih tangkas bila dia cepat untuk mengubah posisi dalam. Itu yang menyebabkan kita tak tahu. Anak-anak ni bila dia bermain, dia sebenarnya melihat pola ini 2 kali. Lepas 2 kali dia mesti keluar batu. Kalau tak percaya, cuba tengok balik apa yang Fadli main. Ulang tayang, jom. Okey. Kita tengok balik lah. Tengok balik. Jadi itu yang kata orang, kanak-kanak ni bila dia dah biasa bermain, dia jadi satu strategi. Dia melihat selain daripada dia kena cepat, pada masa yang sama juga dia melihat lawannya bagaimana. Itu yang paling penting tu, dia nak mempengaruhi cara bagaimana gaya bertindak kawannya. Jadi dia akan membaca kalau kawan ni dia asyik 2 saja, batu dan gunting. Kertas jarang dikeluarkan oleh Fadli. Tapi doktor, ini mungkin doktor boleh menjawab soalan ni, sebab dia mengatakan bahawa antara batu dengan kertas kan, yang menang adalah batu dengan kertas. Batu dengan kertas yang menang kertas kan. Tapi ada yang mengatakan bahawa batu kalau baling kertas tu boleh juga koyak. Jadi macam mana doktor nak jawab soalan ni? Apa rasionalnya tentang perkara ni? Ni kita berfikir kat ni. Sebenarnya batu tu akan kertas itu akan membungkus terus batu, tak nampak langsung. Dibungkus terus. Dibungkus terus. Dibaling, disambut dan dibungkus. Itu idea kenapa dia boleh menang. Doktor, saya tertanya sebab macam ada 2 variasi tahu permainan ni. Ada yang menggunakan burung dan juga air. Jadi adakah kata corak permainan ataupun pemikiran pemain itu sama lebih kurang dengan gunting dan kertas ke bagaimana? Ataupun lain dia punya cara psikologi dia? Sebenarnya sama, cuma dia berdasarkan kepada konteks di mana ianya dimainkan. Sebenarnya kalau burung
air dan burung, air dan kertas ya. 3 itu biasanya dimainkan, kalau kita lihat dia bermain di ruangan kanak-kanak di Asia. Di Asia Tenggara ni kan Malaysia, dia akan pergi kepada burung sebab pergerakan jari dia itu lebih mudah. Sebenarnya. Dia kalau burung, lepas tu kertas pun ada pula. Dia kata kalau begini air, kalau begini kertas. Jadi dia bezakan begitu. Jadi dia sebenarnya bentuk permainan dan juga jenis-jenis koordinasi tangan dan juga apa itu dimainkan mengikut local context ataupun mengikut lokasi ataupun di mana persekitaran itu berlaku. Misalnya kalau di ruangan Malaysia apa semua ni, kanak-kanak sebenarnya biasa dengan burung, air, batu. Dia pergi yang itu, burung, air, batu. Sebab apa? Kebanyakan anak-anak di luar bandar ataupun mereka dah biasa dengan ini sebab dia tahu burung dengan batu siapa akan menang. Kemudian air. Tetapi kalau anak yang biasa dia pergi kertas. Sebab bagi mereka kertas dia dapat dilihat, kemudian dia dapat lihat juga gunting dan dia juga biasa dengan batu. Jadi ini lebih kepada apa yang persekitarannya berlaku. Yes, betul lah. Kalau kita memang, kalau macam saya sendiri pun macam duduk kampung dulu, memang itu yang saya main kan, burung, air dan juga batu kan. Okey, jadi kita nak sentuh dari sudut psikologi sekali lagi lah kan, berkaitan dengan permainan ni. Kalau tadi untuk kanak-kanak ni dari segi kemahiran kan, supaya kanak-kanak kita ni cepat berfikir dan sebagainya. Dari sudut psikologi pula bagaimana, doktor? Okey, yang paling penting dari psikologinya adalah kita ni kalau bila nak bermain, hati kita nak menang je. Lepas kita menang, kita rasa wah, puas hati, seronok. Mesti. Okey, mesti. Jadi akan ada satu perasaan sebenarnya, iaitu kawalan emosi. Bagaimana kita mengawal emosi kita dan mengembirakan hati. Walaupun kalah, tapi kita masih ada rasa gembira kerana kita ketawa bersama. Dan pada masa yang sama, kita meluahkan perasaan kita. Okey, dan masa kita bermain tu kita akan macam mana, kita menghabiskan seluruh tenaga kita. Maksudnya tenaga kita tu dihabiskan dengan pergerakan. Jadi itu sebabnya kalau duduk dalam kereta, biar je dia bermain. Macam ibu bapa nak memandu jauh. Okey, dari segi itu nak bagi anak-anak ni duduk, biar dia bermain dengan gunting, batu dan kertas. Sebab apa? Dia juga dapat mengawal emosinya. Dan pada masa yang sama, untuk jangka masa panjang, dia dapat mengawal emosi supaya bagaimana nak kawal diri dia, jangan marah. Bila dia kalah, jangan marah. Dia ada jangan mengajuk. Jangan mengajuk. Okay. Tetapi kadang-kala orang yang sentiasa menang pun dah tahu dia asyik-asyik nak keluar batu je, bagilah acan kat dia. Okey, sekali rasa menang. Betul Fadli buat tadi kan? Doktor, adakah permainan ini akan membuatkan seseorang itu membesar sebagai seorang yang sangat kompetitif? Macam saya. Ke bagaimana, doktor? Dia sebenarnya permainan ni satu yang paling penting adalah dia akan membesar dengan strategis, dan pada masa yang sama juga dari segi dia punya interaksi. Kalau masa dia bermain tu, dia tidak hanya tengok pada tangan. Kalau orang yang pertama kali bermain, dia akan tengok di tangan pemain itu apa yang nak dikeluarkan. Tetapi bagi mereka yang dah biasa, dia akan tengok interaksi mata ke mata. Dia akan membaca dia nak keluarkan apa. Dan dengan serentak tangan dia keluar, dia tak tengok pada tangan orang itu, dia tengok pada mata orang itu. Tapi saya cuba tengok mata Fazli tadi. Tapi dia macam tengok bawah. Tak boleh. Dia tak boleh nak baca dia. Saya World Championship Wakil Malaysia pun. Tiba. Okey, sikit doktor. Okey, kalau nak main permainan ni, berapa lama masa yang diperuntukkan? Yang kata tu sesuai lah dimainkan oleh kanak-kanak ni. Kadang kalau takut main lama sangat kan, kadang takut emosi ganggu dan sebagainya juga. Berapa lama yang sesuai, doktor? Sebenarnya kalau tengok daripada asal-usul bila permainan ini, dia sebenarnya dimainkan pada masa permulaan sesuatu permainan lain. Misalnya nak menentukan siapa pemenang, nak menentukan siapa pemenang, siapa start dulu, siapa mula dulu, atau nak menentukan apa bentuk game yang nak dipilih. Kita ada 3-4, mana satu nak, siapa menang dia yang mulakan game mana pilihan dia. Jadi itu yang digunakan. Tetapi dalam keadaan hari ini, kalau kita perhatikan, jika dia nak dimainkan dalam jangka masa yang agak panjang, kita dapati berlakunya kreativiti. Kanak-kanak akan ubah suai dengan pelbagai peraturan dia sendiri. Dia akan buat syarat, dia kata kamu tak boleh begini, mesti begini untuk memastikan dia menang. Yes. Tapi kreatif lah tu. Betul. Dia boleh berkembang dari situ kan. Okey. Baik, terima kasih doktor. Okay. Baguslah kan kita bawakan pada hari ini supaya ibu bapa dapat menyuruh anak-anak kita ni supaya mengimbau kembali zaman ibu bapa kita main tradisional ni. Baik, terima kasih doktor. Kalau Wan Tujus keluar ni?
Maksudnya? Yang ni kena Cini pula apa ni? Macam mana sambung macam ni?